Assalamualaikum dan selamat petang kepada pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Okey, baik. Pada hari ini kita akan berbincang beberapa soalan-soalan yang sering ditanya untuk lebih kita faham apakah cara melaksanakan pendawaian tersembunyi satu fasa. Okey. Kita boleh tengok apa yang saya share pada skrin ini. Okey. So tajuk hari ini adalah melaksanakan pendawaian tersembunyi satu fasa. Okey, ini adalah tujuan untuk memantapkan lagi kamu punya pengetahuan, kefahaman pelatih mengenai pengetahuan tentang pendawaian tersembunyi. Alright. Kita akan berbincang dengan soalan yang terdapat pada kertas tugasan ini dan kita cuba mengisi jawapan. Kalau boleh, siapa yang dapat masuk dalam rakaman ini, kita boleh berikan jawapan pada saya. Sama-sama kita berbincang sebentar saja lagi. Okey, soalan yang pertamalah kita teruskan sebab kita ada gap masa setengah jam saja. Namakan dua jenis pendawaian tersembunyi yang telah dipelajari. Okey, namakan dua jenis pendawaian tersembunyi yang telah dipelajari. Okey. Pendawaian apa? Pendawaian tersembunyi yang ada dua jenis. Saya dah bincangkan pada tempoh hari, saya telah menyebut pendawaian tersebut. A, jawapannya masih kita tahu. B, belum lagi ya. Kita tengok dulu soalan nombor 2. Tandakan betul atau salah pada pernyataan di bawah ini. Alright. Soalan nombor 2 ini iaitu bilangan A. Pernyataan dia, punca-punca bagi kabel hidup, neutral dan Swiss mestilah ditandakan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja pemasangan kabel dijalankan. Alright, saya highlight. Punca-punca bagi kabel hidup, neutral dan Swiss mestilah ditandakan terlebih dahulu sebelum kerja-kerja pemasangan kabel dijalankan. Betul atau salah? Okay. Betul atau salah? Kita tengok. Kita lihat ya. Kita lihat. B adalah pendawaian tersembunyi menggunakan pembuluh menggunakan kabel jenis kabel PVK. Betul atau salah? Pendawaian tersembunyi menggunakan pembuluh menggunakan kabel jenis kabel PVK. Betul atau salah? C. Pendawaian tersembunyi sesuai dipasang di rumah jenis kayu. Pendawaian tersembunyi sesuai dipasang di rumah jenis kayu. Okey. D. Mesin pencanai merupakan peralatan yang sesuai untuk memotong dinding konkrit. Mesin pencanai merupakan peralatan yang sesuai untuk memotong dinding konkrit. Betul atau salah? Mari kita bincang. Siapa yang boleh berinteraksi dengan saya boleh terus direct bercakap dengan saya. Okey, ada partisipan, Adibah ada. Terima kasih Adibah. Adibah ada.
Kalau boleh, boleh chatting dengan saya. Okay, saya boleh chatting. Hai, Tania. Okay, saya boleh typing. Elo Tasen. Oh, tadi dah masuk, sekarang sudah keluar. Mana Elil? Saya cuba. Saya cuba. Okey, harapkan semua pelajar boleh dengar apa yang saya buat video live ni. Kerana saya akan rakam video ni dan letakkan pada channel YouTube, nanti boleh kita ulang-ulang dan boleh kita berinteraksi. Okey, kita tinggal dulu. Sebelum itu kita tengok soalan E. Nisbah bancuhan antara simen dan pasir yang digunakan untuk membuat mortar adalah 1:4. Betul atau salah? Okey. Nisbah bancuhan antara simen dan pasir yang digunakan untuk membuat mortar adalah 1:4. Betul atau salah? Okey. Kita akan bincang. Nampaknya saya berbincang seorang-seorang di sini. Oh, tak apa. Kita teruskan lagi. Jawapannya saya akan bagi pada penghujung rakaman nanti. Alright, soalan 3. Senaraikan dua kebaikan dan kelemahan pendawaian tersembunyi. Okey. Senaraikan. Dua kebaikan dan kelemahan pendawaian tersembunyi. Okey. Dia ada kebaikan dia. Dia ada juga kelemahan dia. Apakah kebaikan dan kelemahan tersebut? Kau boleh nyatakan melalui ruang komen nanti. Nyatakan melalui WhatsApp dalam grup kita. Nyatakan jawapan-jawapan anda. Okey, kita terus kepada soalan nombor 4. Nyatakan dua ciri-ciri pemilihan. Nyatakan dua ciri-ciri pemilihan bagi sistem pendawaian tersembunyi. Nyatakan dua ciri-ciri pemilihan bagi pendawaian tersembunyi. Alright. Apakah dia ciri-ciri pemilihan? Okey, ada A dan B. Ciri-ciri pemilihan. Kalau kita nak buat pendawaian tersembunyi tu, apa benda yang paling penting untuk kita pilih pendawaian tersembunyi? Dia ada ciri-ciri dia. Kalau nak buat ni, macam mana? Bentuknya macam mana? Bangunan macam mana? Saya dah bagi clue tu, bangunan. Alright. Soalan yang kelima. Namakan alatan tangan yang digunakan dalam pendawaian tersembunyi. Namakan alatan tangan yang digunakan dalam pendawaian tersembunyi. Alright. Nombor 5A. Apakah dia? Apakah dia alat ini? Ni apa dia ni? B. Oh, yang ni kita selalu guna. Apakah alat ini? Apakah nama alat ini? C. Oh, yang ni memang kalau tak pandai guna, dia boleh mendatangkan kecederaan. Ini selalunya kita guna untuk memotong boleh, nak bagi apa tu, kikis boleh. Apakah nama alat ni? Okey, yang D pula ialah ya macam pensel tapi bukan pensel. Warna merah. Apakah dia? Apakah dia? Apakah jawapannya? Oh, please somebody tell me. Oh, no one here. Alright, tak mengapa.
Ya, terus pada jawapan soalan 1 tadi. Soalannya ialah pendawaian tersembunyi menggunakan konduit. 1. Jawapan B, pendawaian tersembunyi menggunakan kabel bertebat. Okey. Dua jenis pendawaian tersembunyi yang telah kita pelajari. Satu lagi pendawaian A. Yang pertama jawapannya adalah pendawaian tersembunyi menggunakan konduit. Satu lagi pendawaian tersembunyi menggunakan kabel bertebat. Dua sahaja. Okey, nombor 2 punca-punca bagi kabel hidup neutral dan Swiss mestilah ditanda terlebih dahulu sebelum kerja-kerja pemasangan kabel dijalankan. Okey, lihat pada jawapan soalan 2A, jawapannya betul. Mestilah kita tanda. Okey. Yang ni. Jawapannya betul. Kita kena tanda punca kabel hidup neutral dan Swiss. Sebab kalau kita tidak tanda, nanti kita akan tercari-cari dan kita akan teris balik, jadi 2 kali kerja. Bila 2 kali kerja, tenaga kita, masa kita akan rugi. Kita akan rugi. So jadi kita kena tanda dulu. Maknanya kerja lebih sistematik. B, pendawaian tersembunyi menggunakan pembuluh jenis kabel PVK. Betul atau salah? Okay, kita lihat. Oh betul, jawapannya adalah betul. Pendawaian tersembunyi menggunakan pembuluh. Dia guna jenis kabel PVK. Ini jawapannya betul. C, pendawaian tersembunyi sesuai dipasang di rumah jenis kayu. Kayu tersembunyi. Macam mana? Macam mana? Oh, nampaknya kita ada Cikgu Amin. Oh, boleh berinteraksi dengan saya. Oh, nampaknya kita ada Cikgu Amin di sini. Ya, Assalamualaikum. Salam. Jadi kelas kita petang ni tentang perbincangan soalan dalam kertas tugasan. Boleh. Okey. Teruskan. Jadi ada beberapa pelajar kita lah. Adibah tadi ada sekejap, lepas tu hilang, ada sekejap. Elil pun ada sekejap, tapi hilang. Tak apa. Kita boleh record kan? Ya, sekarang tengah rekod lah apa yang berlaku sekarang ni. Saya ambil masa dalam 30 minit saja. Okey, teruskan. Jadi apa yang kita nak buat di sini, kita sambung balik pendawaian tersembunyi sesuai dipasang di rumah jenis kayu. Macam mana? Apakah jawapan betul atau salah? Pendawaian tersembunyi dipasang di rumah jenis kayu. Berikan jawapan anda. Okey, kita tengok jawapan kat sini. Adakah sesuai? Tidak. Pendawaian tersembunyi tidak dibuat orang pasang pendawaian tersembunyi dalam kayu. Jadi tak perlulah kita fikir panjang. Tersembunyi hanya pada dinding simen sahaja. Alright, bagi mesin pencanai merupakan peralatan yang sesuai memotong dinding konkrit. Mesin pencanai merupakan peralatan yang sesuai untuk memotong dinding konkrit. Betul atau salah? Okay, jawapannya adalah betul. Yes, memang kita guna mesin pencanai untuk memotong dinding konkrit atau simen. Sebab bila guna mesin ni, dia punya alur dia lebih kemas. Pecahan pada dinding tu lebih teratur, lebih kemas. Tak ada melibatkan sebarang keretakan dan sebagainya. Kalau kita guna dengan cara yang betul lah. Okay. Welcome back Ella Towson. Where are you? Ella Towson. Masih lagi berkomunikasi kat situ.
Ada Tasen, kalau boleh bercakap, silakan cakap untuk mengetahui kehadiran kamu. Hadir. Hadir. Okey. Alright. Terus pada bilangan E, nisbah bancuhan antara simen dan pasir yang digunakan untuk membuat mortar adalah 1:4. Betul atau salah? Apakah nisbah bancuhan antara simen dan pasir yang digunakan untuk membuat mortar? Okey, jawapannya adalah salah. Apa jawapan betul dia? Jawapan betulnya apa? Jawapannya betul, rujuk pada video saya yang saya buat lepas. Rujuk. Tak silap saya adalah 1:3, bukan 1:4. Kalau saya silap, nanti betulkan. Okey. Okey. Betul. Untuk bancuhan mortar tu 1:3, 1 untuk simen dan 3 untuk pasir. Ya, betul. Itulah 1, 2, 3. Okey, soalan seterusnya, senaraikan 2 kebaikan dan kelemahan pendawaian tersembunyi. Apakah dia 2 kebaikan dan kelemahan pendawaian tersembunyi? Okey, kita terus pada jawapan. Kebaikan pendawaian tersembunyi, tengok balik. Okey, ini adalah kebaikan dia. Kebaikan pendawaian tersembunyi mesti kemas, cantik. Pasal apa? Bendanya tak nampak, semua tanam dalam dinding. Okey, kalau kita cat pun kita tak nampak. Okey, lebih kemas, cantik. 2. Kebaikannya adalah selamat, tidak terdedah. Selamat dan tidak terdedah kepada kerosakan apa-apalah, mekanikal, bahan kimia, haba dan sebagainya, sebab dia ditanam dalam dinding. Okey, itulah 2 kebaikan. 2 kelemahan, iaitu yang pertama, apabila ada kerosakan, sukar diperbaiki. Alright. Apabila ada kerosakan, sukar diperbaiki. Kerana apa? Benda dalam dinding, kalau kita rosak, kita tak tahu di mana poinnya, kawasannya rosak. Jadi kalau nak tahu kerosakan, kita terpaksa, senang ceritalah, pecahkan dinding baliklah. Di mana kabel tu ada dekat bahagian dinding tersebut, kita kena pecahkan dinding tersebut untuk keluarkan wire tersebut. Itulah. Dan kelemahan yang kedua, memerlukan kos yang tinggi untuk membaiki kerosakan kabel. Memerlukan kos yang tinggi untuk membaiki kerosakan kabel. Okey, kelemahan dia. Tadi kita kata kita kena pecah dinding kan? Kalau kita tak boleh pecahkan dinding tu, kita terpaksa upah tukang. Jadi bila kita upah tukang ni, memanglah kosnya akan tinggilah. Sebab dia menggunakan kemahiran dan sebagainya. Yalah, nak pecahkan dinding bukan senang, kena ada alat dan sebagainya. Alright, itu dia 2 kelemahan pendawaian tersembunyi. Okey, ada lagi tak soalan? Lagi. Nombor 4. Nyatakan 2 ciri-ciri pemilihan bagi sistem pendawaian tersembunyi. Nyatakan 2 ciri-ciri pemilihan. Apakah ciri-ciri tersebut? Kita lihat pada jawapan. Okey. Jawapannya yang pertama, memerlukan suasana bangunan yang kemas dan cantik. Maknanya bangunan tu, ciri-ciri dia nak pasang pendawaian tersembunyi ni, kita tak nak tengok wire yang berserabut. Maknanya kita nampak dinding cantik, rata je. Ini adalah ciri-ciri lah. Ciri-ciri dia suasana bangunan kemas dan cantik. Yang kedua adalah memerlukan tempoh ketahanan kabel lebih lama. Contohnya bangunan tu bukan kita nak guna sebulan je lepas tu roboh. Bangunan tu mestilah lama, berpuluh-puluh tahun, malah ada yang ratus tahun. Tapi biasanya sampai masa ketahanan kabel tu perlu ditukar juga. Tapi untuk pendawaian tersembunyi pada bangunan biasanya adalah
ciri-ciri dia untuk tempoh ketahanan kabel lebih lama. Alright, itu dia antara soalan 4 jawapan bagi ciri-ciri yang memerlukan pendawaian tersembunyi. Okey. Soalan kelima. Soalan kelima ni kita nyatakan nama sahaja. Gambar dah ada. Gambar yang cantik, sopan gambar ni. Okey. Apakah dia? A, yang pertama. Jawapannya adalah tukul. Okey. Tukul. Belum saya tanya lagi berat berapa kg tukul ni? Ada 2 jenis berat. Okey, tak apa. Itu cerita lain. Sekarang kita tahu. Kalau bentuk macam ni, bentuk tukul. B. B adalah kayu perata. Benda-benda orang tukang ni mesti dia tahu ni. Nak melepa ni dia tahu. Kayu perata ni. C. C. Mesin pencanai. Alright. Ini adalah mesin pencanai. Okay. Dan D. Dia macam pensel. Tapi colournya merah. Apakah dia? Jawapannya adalah pahat mata tajam. Benda pahat ni. Ini gambar ni dia letak gambar ujung ni. Bukan gambar keseluruhan. So inilah bentuk pahat. Sebenarnya pahat ni adalah diperbuat daripada besi keluli lah. Tujuan dia adalah untuk membuat pecahan pada simen atau batu. Memang pahat lah. Tukul dengan pahat ni memang dia kawan baik. Sekali ketuk, sekali jalan. 2 kali ketuk, 2 kali jalan. Lebih kurang cerita macam tu lah. Okey, kita dah siap perbincangan pada kertas tugasan kita. Saya harap pelajar-pelajar nanti boleh menulis soalan dan jawapan dan hantarkan kepada saya ataupun hantar terus ke dalam grup melalui sama ada melalui bentuk tulisan. Kalau ada Word, boleh buat Word terus, lagi bagus. Kalau tak ada, boleh tulis dengan tangan, snap gambar dan hantar ke grup lah, senang untuk kita tengok ulang kaji nanti. Okey, kita tengok sikit kita punya RSL. Okay, bengkel PVMA tentang 4 kita dah tahu, iaitu kita dah mula pada tajuk ni antara standard kandungan, standard pembelajaran kita dah kenal sertifikasi prosedur dia, kita dah kenal alatan tangan, tadi pasal alatan tangan dan bahan, satu fasa. Fasa seterusnya adalah mendawai. Bila mendawai, kita tak boleh mendawai lah kerja-kerja amali kerana kita ada kekangan PKPB sekarang ini. Jadi kita akan buat bila habis PKPB nanti. Dan bila kita mendawai, kita akan memasang sistem, memasang kotak agihan, memasang nak tambah dan periksa lah sampai habis. Jadi untuk litar pendawaian tersembunyi ni sampai situ saja. Untuk bagi amali nanti kita tunggu hari yang sesuai selepas redanya COVID-19 ni. Dan selepas ini esok atau lusa waktu-waktu nanti saya akan memberikan beberapa ulang kaji soalan-soalan tentang pendawaian yang lepas lah, supaya kita sentiasa recap, sentiasa dapat mengingat apa yang perlu dilakukan semasa membuat pendawaian. Kita belajar tentang pendawaian saja. Okey. So, kita go through saja. Okey. Ini adalah pemasang pendawaian tersembunyi satu fasa. Alright, kita ada lagi 5 minit. Okey. Ini amali nanti ya.
tujuan pembelajaran kita boleh mendawai, memasang, melakukan dan menyediakan laporan. Okey, bagi tujuan menyediakan laporan nanti kita akan tengok esok apa yang spesifikasi untuk kita buat laporan selepas melakukan ujian-ujian. Dan kita tengok lukisan data dan jadual. Okey, ini adalah lakaran ya, lakaran skematik. Ada 150, 250, 200, ada SK, soket ali keluar 1, 2 dan 1, 2. SK1, SK2, SK2 ada 2. Okey. KUP, kotak unit peragihan. Okey, semua ukuran dalam MM, KUP, kotak unit pengguna lengkap dengan switch utama, pemutus litar arus baki dan pemutus litar mini auto. Biasa soalan-soalan akan keluar macam ni, jadi kita kena, bila kita buat amali, kita kena selalu tengok apa yang diperlukan dalam soalan. Dia akan beri macam ni dan kita kena cari dan kita kena pasang. Okey. SK1, SK2 dan SK3 pada soket ali keluar 13 ampere dalam litar gelang. Okey, baik. Yang ini yang orang selalu miss. Bila soalan cakap dalam litar gelang. Ini. Apa di litar gelang? Saya dah jelaskan. Nanti kita boleh bincang lagi apakah kaedah litar gelang. Okey, bagi gambar raja pendawaian untuk mengelakkan sebarang kesilapan dan sambungan litar. Okey, sebelum kita hendak buat sesuatu projek pendawaian, kita hendaklah melukis gambar rajah pendawaian terlebih dahulu. Dan gambar rajah tersebut dilukis supaya membantu anda dalam melakukan kerja pendawaian. Alright. Gambar rajah pendawaian adalah dilukis pada ruang yang disediakan. Lebih kurang macam ni. Okey. Okey. Dia punya kotak dia. Macam mana gambaran sambungan dia kat sini? Tadi kita ada lihat gambar rajah ni kan. So ni dalam bentuk pendawaian, mana sambung. Kita lukislah dengan pensel atau pen, kita tanda elok-elok ke mana wire tu pergi, ke mana wire tu teralih dan sebagainya. Ini adalah contoh format lah. Format ni kita akan selalu guna nanti. Kita akan buat banyak latihan, InsyaAllah. Okey. Sekadar itu saja untuk petang ini. Apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendiri dan saya harap semoga pelajar-pelajar dapat menonton rakaman ini semula untuk lebih faham. Dan sekiranya tidak faham, boleh saja berhubung terus dengan saya ataupun Cikgu Amin ataupun Cikgu Azli ataupun Cikgu Nisa ataupun cikgu-cikgu yang selevel dengan kami. Boleh berhubung terus. Alright. Sekadar itu perbincangan kita pada petang ini. Diharap perkongsian ini perkongsian bukan perkongsian lah. Okay, diharap apa yang kita belajar ni melekat dalam fikiran kita. Moga-moga dapat membantu dalam menjawab soalan nanti, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.